Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada pekabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia. Walaupun Allah menjadikan dunia ini melalui Dia, orang di dunia ini tidak mengenal Dia. Dia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menyambut Dia. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anaknya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita nampak kemuliaannya, kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia. Yohanes berseru, "Inilah Dia yang aku katakan akan datang kemudian daripadaku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, kerana Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan." Dia penuh kasih. Dia terus-menerus memberkati kita semua. Allah memberikan Taurat melalui Musa, tetapi melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa dan di sisi Bapa sudah menunjukkan Allah kepada kita. Para penguasa orang Yahudi di Yerusalem mengutus imam-imam dan beberapa orang Lewi kepada Yohanes untuk bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Yohanes mengaku dengan terus terang, "Aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah." "Jika demikian, siapakah kamu? Adakah kamu Elia?" "Bukan." "Adakah kamu Nabi itu? Katakanlah, siapa kamu ini? Kerana kami mesti memberikan jawapan kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Yohanes menjawab dengan memetik ayat daripada kitab Nabi Yesaya. "Aku ini seorang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Mereka yang diutus oleh orang Farisi kemudian bertanya kepada Yohanes, "Jika kamu bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, atau Elia, atau Nabi itu, mengapa kamu membaptis orang?" Yohanes menjawab, "Aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang tidak kamu kenal ada di kalangan kamu. Dia datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun."
Semua ini berlaku di Betania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis orang. Keesokan harinya, Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku katakan akan datang kemudian daripada aku. Tetapi yang lebih besar daripadaku kerana dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Dahulu aku tidak tahu siapa dia itu. Tetapi aku datang membaptis orang dengan air supaya bangsa Israel mengenal dia. Yohanes memberikan kesaksian ini. Dahulu aku belum mengetahui siapa dia itu. Tapi Allah yang menyuruh aku membaptis orang dengan air berfirman kepadaku, engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan roh Allah. Aku nampak roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasnya. Aku sudah nampak kejadian ini. Kata Yohanes, dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah. keesokan harinya, Yohanes di tempat itu lagi dengan 2 orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Yesus berpaling dan nampak mereka sedang mengikuti dia. Lalu Yesus bertanya, Apa yang kamu cari? mereka menjawab, Rabi, di manakah Rabi tinggal? dalam bahasa Ibrani, Rabi bermakna guru. Marilah lihat. Kata Yesus. Masa itu kira-kira pukul 4 petang. Mereka pun mengikut dia dan melihat tempat Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dia pada hari itu. Seorang daripada 2 orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu pergi mengikut Yesus, ialah Andreas, saudara Simon Petrus. Dengan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, Kami sudah berjumpa dengan Mesias. Mesias sama dengan Kristus. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia lalu berkata, Kamu Simon, anak Yohanes. Tetapi kamu akan disebut Kefas. Kefas sama dengan Petrus dan bermakna bukit batu. Keesokan harinya, Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus berasal dari Betsaida, kota tempat Andreas dan Petrus tinggal. Kemudian Filipus mencari Natanael dan berkata kepadanya, Kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat dan yang dituliskan oleh Nabi-Nabi. Dia Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bolehkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Marilah lihat. jawab Filipus.
Apabila Yesus nampak Nathanael datang kepadanya, dia berkata tentang Nathanael. Inilah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan padanya. Nathanael bertanya kepada Yesus, Bagaimana Tuan mengenal saya? Sebelum Filipus memanggil kamu, aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu. Nathanael berkata, Guru, Guru anak Allah, Guru Raja bangsa Israel. Adakah kamu percaya kerana aku berkata, aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada hal ini. Percayalah, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. 2 hari kemudian, ada majelis perkahwinan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus di sana. Yesus dan pengikut-pengikutnya juga dijemput ke majelis tersebut. Apabila wain sudah habis, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, Mereka kehabisan wain. Puan, janganlah suruh aku. Saatku belum tiba. Kemudian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, Lakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu. Orang Yahudi mempunyai adat pembasuhan. Di situ ada 6 buah tempayan untuk keperluan itu dan setiap tempayan isinya kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka mengisi semua tempayan itu sehingga penuh. Sekarang, ambillah sedikit air itu dan hidangkannya kepada ketua majlis. Mereka membawa air itu kepada ketua majelis. Ketua majelis itu mengecap air yang sudah berubah menjadi wain. Dia tidak tahu dari mana datangnya wain itu. Hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu yang mengetahuinya. Oleh itu, ketua majelis memanggil pengantin lelaki lalu berkata kepadanya, Biasanya, orang menghidangkan wain terbaik terlebih dahulu. Lalu, apabila para tetamu sudah puas minum, barulah wain biasa dihidangkan. Tetapi kamu menyimpan wain terbaik sehingga sekarang? Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana di negeri Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya dan pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Selepas itu Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan pengikut-pengikutnya pergi ke Kapernaum. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Apabila sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem.
Di dalam rumah Tuhan, dia menjumpai orang menjual lembu, domba, dan burung merpati. Penukar wang pun berniaga di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali, lalu mengusir semua orang dan binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun lembu. Dia menunggang balikkan meja penukar wang sehingga wang mereka berhamburan. Dia berkata kepada penjual burung merpati, Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berniaga. Pengikut-pengikutnya lalu teringat akan ayat Alkitab yang mengatakan, Kasihku terhadap rumahmu, ya Allah, berkobar-kobar seperti api. Para penguasa Yahudi bertanya kepada Yesus, Mujizat apakah yang dapat kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu berhak bertindak seperti ini? Runtuhkanlah rumah Tuhan ini. Lalu dalam 3 hari, aku akan membinanya lagi. Engkau mahu membinanya lagi dalam 3 hari? Tanya mereka. 46 tahun sudah diperlukan untuk membina rumah Tuhan ini. Sebenarnya rumah Tuhan yang dimasukkan oleh Yesus itu tubuhnya sendiri. Oleh itu, ketika Yesus dibangkitkan daripada kematian, pengikut-pengikutnya teringat bahwa dia pernah mengatakan demikian. Lalu percayalah mereka kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Yesus di Yerusalem, pada masa perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya kerana mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka kerana dia mengetahui hati manusia. Tidak perlu orang memberitahu dia tentang sesiapa pun, kerana dia mengetahui isi hati manusia. Ada seorang pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Dia daripada golongan Farisi. Pada suatu malam, dia datang kepada Yesus lalu berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahawa Guru diutus oleh Allah untuk mengajar kami. Tidak seorang pun dapat melakukan mujizat seperti yang Guru lakukan, kecuali Allah menyertai dia. Percayalah, tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan semula. Bagaimanakah seorang dewasa dapat dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya, lalu dilahirkan untuk kali kedua. Yesus menjawab, Apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seorang pun menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada roh Allah. Secara jasmani, manusia dilahirkan oleh manusia, tetapi secara rohani, manusia dilahirkan oleh roh Allah. Janganlah hairan kerana aku berkata kepadamu bahawa kamu semua mesti dilahirkan semula. Angin bertiup ke mana sahaja angin mahu. Kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya angin itu. Begitu juga halnya dengan setiap orang yang dilahirkan oleh roh Allah. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Yesus menjawab, Kamu guru terkenal di Israel. Adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Apa yang aku katakan kepadamu benar. Kami mengatakan apa yang kami ketahui dan memberitahukan apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mahu menerimanya. Aku memberitahu kamu perkara-perkara dunia ini, tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana kamu boleh percaya apabila aku memberitahu kamu perkara-perkara syurga? Tidak seorang pun pernah naik ke syurga, kecuali anak manusia yang turun dari syurga.
Sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada anak manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Siapa yang percaya kepada anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum, kerana dia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Penghakiman itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Tetapi sesiapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya, supaya nyata bahawa perbuatan yang dilakukannya menurut kehendak Allah. Setelah itu, Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke wilayah Yudea. Dia tinggal di situ dengan mereka untuk sementara waktu, dan dia membaptis orang. Pada masa itu, Yohanes belum dipenjarakan. Di Ainon, tempat yang tidak berapa jauh dari Salim, Yohanes membaptis orang kerana di situ terdapat banyak air. Orang datang kepadanya dan dia membaptis mereka. Beberapa orang pengikut Yohanes mula bertengkar dengan seorang Yahudi tentang adat pembasuhan. Kemudian mereka pergi kepada Yohanes dan berkata, "Adakah guru masih ingat akan orang yang bersama-sama guru di seberang sungai Yordan itu? Orang yang guru tunjukkan kepada kami dahulu. Lihatlah sekarang, dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes menjawab, Seseorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Kamu sendiri menjadi saksiku bahawa aku pernah berkata, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tetapi aku diutus terlebih dahulu daripadanya. Pengantin perempuan kepunyaan pengantin lelaki. Sahabat pengantin lelaki hanya menunggu dan mendengar, serta bersukacita apabila dia mendengar suara pengantin lelaki. Begitulah halnya dengan aku. Sekarang kegembiraanku sempurna. Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting. Dia yang datang dari syurga paling utama daripada semua orang. Orang yang datang dari dunia tergolong orang dunia. Dan dia bercakap tentang perkara-perkara dunia ini. Tapi dia yang datang dari syurga, dialah yang paling utama. Dia memberitahukan apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Tetapi orang yang menerima kesaksiannya mengakui bahawa apa yang difirmankan oleh Allah benar. Orang yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah. Kerana Allah mengurniakan rohnya kepada dia dengan sepenuhnya. Bapa mengasihi anaknya dan sudah menyerahkan segala sesuatu di bawah kuasanya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu beroleh hidup sejati dan kekal. Tetapi sesiapa yang tidak taat kepada anak itu tidak akan beroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah selama-lamanya. Orang Farisi mendengar bahawa Yesus mendapat dan membaptis lebih ramai pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya, Yesus tidak membaptis sesiapa pun, melainkan para pengikutnya yang melakukan hal itu. Apabila Yesus tahu bahawa orang Farisi sudah mendengar hal itu, dia meninggalkan Yudea lalu kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya ke sana, Yesus harus melalui Samaria. Di Samaria, Yesus tiba di sebuah bandar bernama Sikar, yang tidak jauh dari sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ ada sebuah perigi yang dahulunya milik Yakub. Yesus yang penat kerana perjalanannya duduk di pinggir perigi itu. Masa itu kira-kira pukul 12 tengah hari dan pengikut-pengikut Yesus telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, orang Yahudi tidak mahu menggunakan cawan dan mangkuk yang pernah digunakan oleh orang Samaria. "Berilah aku minum." Wanita Samaria itu menjawab, "Tuhan orang Yahudi, sedangkan saya orang Samaria. Mengapa Tuhan meminta minum daripada saya?" Jika kamu tahu akan pemberian Allah dan siapa yang meminta minum daripadamu, tentu kamu akan meminta minum daripadanya. Lalu dia akan mengurniakan air yang memberikan hidup kepadamu. Tuhan tidak mempunyai timba. Lagipun perigi ini sangat dalam. Dari mana Tuhan boleh mendapat air yang memberikan hidup? Nenek moyang kami, Yakub, memberikan perigi ini kepada kami. Dia, anak-anaknya, dan ternakannya minum dari perigi ini. Adakah Tuhan menyangka bahawa Tuhan lebih besar daripada Yakub? Sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi. Tetapi sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya,
dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan aku berikan itu menjadi suatu mata air yang memancar di dalam dirinya dan memberi dia hidup sejati dan kekal. Tuan, berilah saya air itu, supaya saya tidak dahaga lagi dan tidak usah kembali ke sini untuk menimba air. Pergilah panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini. Saya tidak bersuami. Betul katamu bahawa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkahwin 5 kali. Dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Memang benar katamu. Sekarang saya tahu bahawa Tuan seorang Nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tetapi bangsa Tuan berkata bahawa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah. Percayalah, akan tiba masanya orang tidak lagi menyembah Bapa di gunung ini ataupun di Yerusalem. Kamu orang Samaria sebenarnya tidak mengenal yang kamu sembah. Tetapi kami orang Yahudi mengenal yang kami sembah, kerana penyelamatan datang daripada orang Yahudi. Masanya akan tiba, malahan sudah tiba, apabila dengan kuasa Roh Allah, orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah, orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Wanita itu berkata kepada Yesus, Saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya. Akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka hairan melihat Yesus bercakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka bertanya kepada wanita itu, mau apa? Atau bertanya kepada Yesus, mengapa guru bercakap dengan wanita ini? Kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya, lalu balik ke bandar dan memberitahu orang di bandar. Dia berkata, Marilah lihat orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia penyelamat yang diutus oleh Allah? Oleh itu, penduduk di situ meninggalkan bandar lalu pergi kepada Yesus. Sementara itu, pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. Guru, silalah makan. Tetapi Yesus menjawab, Aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui. Pengikut-pengikutnya mula bertanya sesama sendiri, Adakah orang sudah membawa makanan untuknya? Yesus berkata, Makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kamu berkata, masih 4 bulan lagi sebelum musim menuai. Tetapi aku berkata kepada kamu, pandanglah ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang yang menuai tuaian menerima upah serta mengumpulkan hasil untuk hidup sejati dan kekal. Oleh itu, orang yang menabur benih dan orang yang menuai tuaian boleh bergembira bersama-sama. Benarlah pepatah ini, yang seorang menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kamu menuai tuaian di ladang yang tidak kamu usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana, dan sekarang kamu mendapat hasil pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria di bandar itu percaya kepada Yesus kerana wanita itu berkata, Dia memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Oleh itu, apabila semua orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus, mereka memohon supaya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus kerana ajarannya. Mereka berkata kepada wanita itu, Kami sekarang percaya, bukan kerana apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi kerana kami sendiri sudah mendengar dia dan kami tahu bahawa dia penyelamat dunia. Setelah Yesus tinggal di sana selama 2 hari, dia pergi ke Galilea. Yesus berkata, Seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Apabila dia tiba di Galilea, orang di sana menyambut dia. Mereka telah melihat segala yang dilakukannya di Yerusalem pada perayaan Paskah. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, tempat dia pernah mengubah air menjadi wain. Di situ ada seorang pegawai kerajaan. Anak lelakinya sedang sakit di Kapernaum. Apabila dia mendengar bahawa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, dia pergi menjumpai Yesus. Dia meminta Yesus pergi ke Kapernaum dan menyembuhkan anaknya yang hampir meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Jika kamu semua tidak melihat mukjizat dan perkara yang luar biasa,
kamu tidak percaya. Pegawai itu menjawab, Tuan, marilah pergi dengan saya sekarang, sebelum anak saya meninggal. Lalu Yesus berkata, Pergilah. Anakmu akan sembuh. Orang itu percaya kepada kata-kata Yesus lalu pergi. Dalam perjalanannya ke rumah, hamba-hamba orang itu menjumpai dia. Dan berkata bahwa anak lelakinya sudah sembuh. Lalu pegawai itu bertanya, pukul berapa anaknya mula sembuh? Mereka menjawab, Kemarin pada pukul 1 petang demamnya hilang. Bapa anak itu teringat bahwa pada masa itu Yesus berkata kepadanya, anakmu akan sembuh. Lalu dia dan keluarganya percaya kepada Yesus. Inilah mukjizat kedua yang dilakukan oleh Yesus di Galilea setelah dia datang dari Yudea.